A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin Allah berkumpul lagi kita pada hari ini untuk mendengar beberapa pengisian daripada panel jemputan kita berkaitan tajuk yang akan dikupaskan nanti. Tajuk forum kita pada kali ini ialah budaya hedonisme yang berkait rapat dengan akhlak manusiawi zaman kini. Sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut, molek kiranya saya memperkenalkan pada para ahli panel pada hari ini. Panel pertama diberi nama Ezlin Azrina binti Romeo Abbas. Panel kedua Maslinda binti Sulaiman. Panel ketiga Nurul Syafiqah dan binti Khairul Bashar. Baiklah, mesti semua tertanya-tanya, budaya hedonisme itu apa sebenarnya? Budaya menurut Kamus Dewan diartikan sebagai kemajuan fikiran, akal budi atau cara berfikir dan berkelakuan. Menurut Kamus Am pula, budaya hedonisme bermaksud peradaban fikiran, akal budi. Manakala berdasarkan Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan pula bererti kemajuan rohani dan jasmani. Seterusnya, merujuk kepada Kamus Bahasa Melayu Budaya ialah fikiran manusia melalui latihan dan pengalaman, dan Kamus Malaysia mendefinisikan budaya sebagai cara berkelakuan seperti berfikir dan kemajuan akal budi. Hedonisme pula merupakan satu pola pemikiran yang menyatakan bahawa memaksimumkan keseronokan adalah perkara yang terbaik dan amat disukai dalam kehidupan manusia pada zaman ini. Istilah hedonisme ialah cantuman dua perkataan, iaitu hedon yang bermaksud kesenangan atau keseronokan di dalam bahasa Greek ataupun lebih dikenali sebagai bahasa Yunani. Perkataan kedua pula berasal daripada perkataan isme yang dijelaskan melalui Kamus Dewan sebagai suatu akhiran asing kepercayaan. Perkataan hedonisme diartikan sebagai satu pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan dalam kehidupan. Oxford English Dictionary mendefinisikan hedonisme sebagai satu teori etika yang menyatakan bahawa keseronokan merupakan tahap kebaikan tertinggi atau matlamat akhir sesuatu tindakan. Untuk memberi kefahaman yang lebih lanjut, marilah kita mendengar pengubasan yang lebih lanjut daripada Saudari Ezlin mengenai budaya hedonisme daripada pandangan Islam itu sendiri. Dipersilakan, Saudari. Terima kasih Saudari Wahida. Baiklah, saya akan meneruskan perbincangan mengenai budaya hedonisme. Hedonisme menggariskan keseronokan sebagai tunjang utama kehidupan. Keseronokan ini diwujudkan melalui akar fikiran manusia tersendiri. Jika kita teliti dengan lebih lanjut, hedonisme merupakan salah satu cabang sekularilisme. Sekularilisme bermaksud pembebasan manusia daripada aspek keagamaan dan metafizik. Dalam arti kata lain, ajaran hedonisme menolak ukuran agama sebagai asas bermasyarakat dan bernegara di samping menjadikan akal manusia sebagai tunjang utama dan maklumat tertinggi di dalam kehidupan mereka. Akibat daripada menjadikan akal manusia sebagai tunjang kehidupan, wujudlah masyarakat yang berpegang kepada falsafah hedonisme yang bersifat materialistik atau kebendaan. Merujuk kepada perkara yang saya ungkapkan sebentar tadi, individu yang mengamalkan sikap hedonisme menganggap bahawa kesenangan dan kenikmatan itu merupakan tujuan utama kehidupan. Sudah terang lagi bersulu bahawa budaya hedonisme ini bertentangan dengan akidah umat Islam. Hal ini kerana budaya hedonisme mementingkan kebebasan fikiran, sedangkan akidah Islam meletakkan Al-Quran dan Hadis sebagai pemikiran sejagat. Islam amat memandang berat kepada perkara-perkara yang dapat cuba mengganggu pemikiran umat Islam. Hal ini kerana jika perkara tersebut tidak dikawal, ia akan merosakkan akidah umat Islam. Seperti yang kita ketahui, akidah berfungsi sebagai tonggak kepada seluruh perancangan hidup manusia, khususnya yang menyentuh aspek perancangan rumah. Seterusnya saya akan merujuk kepada Surah Luqman ayat
ayat 6 hingga 7. Allah berfirman, dan di antara manusia yang membeli perkataan yang melalaikan guna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, yang menjadikan jalan Allah itu sebagai ejekan. Mereka itulah yang memperolehi azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat peringatan kami, dia berpaling dan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seperti di telinganya ada penyumbat, maka berikan kabar gembira kepada azab yang pedih. Surah Luqman ayat 6 hingga 7. Daripada ayat tersebut, dapat saya simpulkan bahawa budaya hedonisme merupakan budaya hidup yang palsu dan merugikan. Kesan daripada hidup yang penuh kelalaian, minda penganut hedonisme turut menjadi lemah dan mereka sangat berfikiran singkat. Apabila diberikan peringatan yang serius, mereka akan membalasnya dengan ejekan dan sehinggakan pada perkara yang membabitkan nasib mereka di akhirat, mereka buat gurauan. Bukan sahaja itu, kerap kali kita mendengar ucapan daripada masyarakat kita bahawa mereka berkata, janganlah kamu menasihati saya kerana kamu pun tidak sempurna. Kata-kata yang diungkap adalah daripada orang yang sudah hidup di dalam budaya hedonisme. Mereka tidak mementingkan nasihat dan mereka menganggap bahawa nasihat itu hanyalah sekadar gurauan. Tidak lupa juga kepada slogan, hidup hanya sekali. Hal ini menyebabkan mereka lupa bahawa kematian juga hanya sekali. Perkara yang dapat saya simpulkan ialah aliran pemikiran yang didalangi oleh Barat biasanya mempunyai agenda yang tersendiri, iaitu kebiasaannya adalah untuk merosakkan, melemahkan dan menghancurkan umat Islam. Justru itu, masyarakat Islam kini perlu mewujudkan suatu bentuk perlindungan yang mantap bagi memelihara kesucian fitrah agar fitrah mereka agar sejajar dengan tuntutan masyarakat yang berakhlak dan yang paling penting selari dengan kehendak Islam. Pendekatan demi pendekatan harus kita lakukan saban hari bagi melindungi semua manusia daripada terjerumus ke dalam lembah nafsu yang pada realitinya perkara ini ditentang oleh semua golongan yang masih berpegang kepada nilai kebaikan dan kesopanan. Individu, masyarakat dan negara yang boleh mengawal sebarang ideologi yang negatif akan terhindar daripada masalah yang semakin membara ini. Lebih baik lagi jika kita menjadi cermin produk Islam sebagai contoh yang sememangnya sudah ada dalam Islam namun perlu digilapkan kembali agar kembali bersinar. Sedikit sebanyak daripada saya, namun inilah yang perlu kita ketahui agar dapat menyelamatkan diri daripada budaya hedonisme. Sekian, terima kasih. Sangat ringkas dan padat mengenai penjelasan yang diberikan oleh Saudari Ezlin mengenai budaya hedonisme sebentar tadi. Terima kasih saudari. Seterusnya, mari kita beralih dan mengajukan soalan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudari Maslinda. Saudari, bolehkah saudari menjelaskan latar belakang budaya ini? Terima kasih Saudari Wahina. Baiklah, saya teruskan perbincangan kita pada hari ini tentang budaya hedonisme. Semua perkara yang ada pada waktu kini pasti ada permulaannya. Budaya hedonisme ini bukanlah perkara yang baru dalam kalangan masyarakat sekeliling. Sedikit sebanyak latar belakang budaya hedonisme yang saya dapat kongsikan antaranya adalah, menurut sejarah, fahaman hedonisme didokong oleh Aristippus, salah seorang murid ahli falsafah Yunani yang terkenal, iaitu Sokrates. Hal ini merujuk kepada pertanyaan Sokrates terhadap beliau tentang tujuan terakhir dalam kehidupan manusia atau apa yang terbaik untuk manusia. Aristippus kemudiannya mengatakan bahawa yang terbaik untuk manusia adalah kesenangan. Hal ini terbukti kerana sudah sejak masa kecil manusia berasa tertarik akan kesenangan dan apabila telah menikmatinya, ia tidak akan mencari sesuatu yang lain dan menjauhkan diri daripada ketidaksenangan seperti perasaan sakit ataupun kecewa. Individu yang berpegang kepada falsafah hedonisme adalah bersifat materialistik atau kebendaan. Golongan ini beranggapan bahawa kesenangan
dan kenikmatan adalah merupakan tujuan akhir hidup. Oleh itu, mereka memilih kebahagiaan sebagai langkah mencapai kesenangan. John David Gracia dalam bukunya The Moral Society menjelaskan bahawa budaya hedonisme, pleasure dan happiness, atau dalam erti kata lain, kesenangan dan keseronokan, diberi nilai yang paling tinggi. Oleh yang demikian, golongan hedonisme akan berusaha sedaya upaya untuk memaksimalkan prinsip kesenangan dan keseronokan itu bagi mengatasi segala yang lain. Namun, budaya hedonisme ini amatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Pandangan Islam adalah bertentangan dengan konsep kebaikan dalam pembawaan hedonisme. Islam melihat konsep kebaikan adalah melibatkan kepada pembangunan ummah yang memberi fokus kepada aspek pembangunan berteraskan ketuhanan dan kerohanian. Islam sangat memandang berat pemikiran-pemikiran yang cuba mengganggu umat Islam. Hal ini kerana sekiranya pemikiran-pemikiran ini tidak dikawal, ianya mampu merosakkan akidah umat Islam. Sedangkan akidah berfungsi sebagai tonggak dalam seluruh perancangan hidup manusia, khususnya yang menyentuh aspek perancangan ummah. Al-Quran melalui surah Luqman telah menjelaskan tabiat budaya hidup hedonisme merupakan ancaman yang sentiasa mengganggu proses pendidikan generasi pelapis yang diidamkan. Allah berfirman, dan di antara manusia yang ada membeli perkataan yang melalaikan guna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan jalan Allah itu sebagai ejekan. Mereka itulah yang mempengaruhi azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepada ayat-ayat peringatan kami, dia berpaling dan menyombongkan diri, seolah dia belum mendengarnya, seperti di telinga ada penyumbat. Maka berikan kabar gembira kepada azab yang pedih. Luqman 6:7. Hal ini menunjukkan bahawa budaya hedonisme mementingkan kebebasan fikiran, sedangkan akidah Islam meletakkan Al-Quran dan hadis sebagai paksi pemikiran sejagat. Antara contoh aktiviti budaya hedonisme yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat Islam, terutama sekali golongan remaja, adalah hiburan yang melampau, seperti menghadirkan diri dalam konsert antarabangsa, berpesta sehingga larut malam tanpa kira batas, pergaulan berlainan jantina. Hal ini membimbangkan kerana majoriti rakyat Malaysia yang beragama Islam dan mengamalkan ajaran Islam, tetapi dalam masa yang sama menerima gaya hidup atau mesej-mesej artis luar yang negatif seperti Linkin Park dan Metallica. Terusnya adalah tentang punca-punca berlakunya hedonisme. Antaranya ialah keruntuhan institusi keluarga, penceraian ataupun pergaduhan yang sering berlaku dalam rumah tangga juga menyebabkan berlakunya peningkatan dalam budaya-budaya hedonisme ini. Selain itu, punca yang seterusnya adalah lemahnya pegangan agama seseorang itu. Seseorang Muslim hendaklah memperkuatkan ilmu pengetahuan mereka tentang ajaran Islam, seterusnya mengukuhkan iman agar tidak tercemar dengan budaya yang merosakkan masa hadapan di dunia maupun di akhirat. Sebagai penutup kata, kita hendaklah memanfaatkan diri kita dengan perkara-perkara yang berfaedah dan menjauhi diri dari bersikap mementingkan duniawi sehingga lalai dengan urusan dunia. Allah berfirman, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran serta nasihat menasihati dengan kesabaran. Surah Al-As ayat 1 hingga ayat 3. Ayat ini secara tidak langsung menjelaskan bahawa menghargai zaman muda bererti menghargai masa. Di samping itu,
Pesanan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keberuntungan bagi mereka yang menjaga masanya dan memanfaatkan masa hidupnya dengan perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Sekian saja hujah saya serahkan kembali perbincangan ini kepada saudari Wahyuna. Sekian, terima kasih. Menarik perkongsian daripada saudari Mas Linda yang dapat memperbanyakkan lagi ilmu pengetahuan kita tentang pelbagai perkara. Benarlah seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak kita belajar, semakin banyak perkara yang kita tidak ketahui. Terima kasih saudari Mas Linda berkongsi sejarah tentang budaya ini. Persoalan ketiga kepada ahli panel kita yang ketiga, saudari Syafiqah. Bolehkah saudari Syafiqah memberitahu kepada kami dan mereka yang lain apakah implikasi yang akan berlaku sekiranya budaya ini tidak dibendung dengan segera? Dipersilakan saudari Syafiqah. Terima kasih saudari Mas Linda. Pelbagai implikasi yang akan berlaku sekiranya budaya Hinduisme berterusan dan dianggap biasa dalam masyarakat kita. Antaranya, budaya Hinduisme boleh merosakkan akidah umat Islam. Islam sangat memandang berat pemikiran yang cuba mengganggu umat Islam. Sedangkan akidah berfungsi sebagai tonggak kepada seluruh perancangan hidup manusia, khususnya yang menyentuh aspek perancangan ummah. Lazimnya, perbincangan mengenai akidah akan turut melibatkan persoalan iman. Konsep keimanan adalah mengenai individu yang mempunyai akidah yang benar dan mempunyai 3 elemen penting merangkumi pegangan kuat berasaskan keyakinan, wujudnya unsur ketundukan yang ikhlas dalam sanubari manusia terhadap apa yang diimaninya. Islam tidak sependapat dengan pahaman hedonisme. Hedonisme hanyalah pengejar kenikmatan dan kesenangan sementara. Dalam Islam tidak mengajarkan bahawa hal seperti ini. Kutipan dalam terjemahan surah Hud ayat 116 yang berbunyi, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang pendosa. Dalam hal ini, budaya hedonisme seolah-olah telah menjadi ideologi bagi kaum muda yang tidak ada halangan lagi untuk dilakukan. Merujuk kepada definisi di atas, jelas sekali bahawa budaya hedonisme adalah bertentangan dengan akidah umat Islam. Hal ini kerana budaya hedonisme mementingkan kebebasan fikiran sedangkan akidah Islam meletakkan Al-Quran dan hadis sebagai paksi pemikiran sejagat. Selain itu, dalam pengertian kebaikan terhadap individu, pandangan Islam adalah bertentangan dengan konsep kebaikan dalam pembawaan hedonisme. Islam melihat konsep kebaikan adalah melibatkan kepada pembangunan ummah yang memberi fokus kepada aspek pembangunan berteraskan ketuhanan atau kerohanian berbanding dengan kemajuan yang berbentuk kebendaan agar manusia bukan sahaja mendapat kebaikan di dunia tetapi juga mendapat kebaikan di akhirat. Selain itu, budaya hedonisme juga memberi impak lain, iaitu apabila budaya hedonisme menjadi tunjang dalam kehidupan golongan masyarakat, maka wujudlah keruntuhan moral dan akhlak di kalangan remaja akibat dari penyelewengan yang mereka lakukan. Anak muda tidak lagi segan silu bercumbuan dan berpelukan di khalayak ramai sehingga menjadi suatu kebiasaan yang semakin serius. Ini menyumbang kepada gejala bosia dan seks bebas serta pelacuran yang menyumbang kepada kelahiran anak luar nikah yang semakin membimbangkan masyarakat masa kini. Rentetan dari perlakuan bebas ini akan mengundang kepada jenayah yang lebih berat, terutamanya apabila melibatkan keinginan untuk hidup bermewah-mewahan. Bagi golongan pertengahan dan berada, wang ringgit tidak menjadi suatu masalah kepada mereka. Namun apabila nafsu menguasai diri, ia turut menjadi penyumbang kepada jenayah yang berat. Ibu bapa yang tidak melakukan pemantauan dari rumah telah mengundang kepada masalah sosial di kalangan remaja kerana kurangnya perhatian dan didikan agama di kalangan anak-anak. Kepincangan dalam institusi kekeluargaan mengundang remaja mencari hiburan di luar yang mampu memberikan kepuasan dan kebebasan kepada mereka serta menghindarkan mereka dari penderitaan. Kekurangan pengawasan ibu bapa ke atas anak-anak, terutamanya remaja, memudahkan berlakunya pelbagai bentuk salah laku. Dalam hadis sendiri ada menyebut, iaitu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci iaitu fitrah, maka ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Riwayat Al-Bukhari. Maka dalam hal ini ibu bapa mempunyai peranan yang besar dalam mendidik anak-anak agar tidak terjebak dengan budaya hedonisme. Sekian itu sahaja daripada saya mengenai implikasi budaya hedonisme.
Terima kasih Saudari Syafiqah atas perkongsian sebentar tadi. Sangat besar impak negatif yang kita akan dapati apabila budaya ini tidak dibendung. Semoga kita semua dapat dihindarkan daripada tergelincir masuk ke dalam budaya yang merupakan gaung yang gelap terhadap keimanan kita saat ini. Moga kita semua dapat bertahan dan mempertahankan jiwa, hati dan akal fikiran kita daripada segala jenis adegan yang semata-mata memberatkan keseronokan, kenikmatan dan kelazatan duniawi yang sekelip mata sahaja Allah tarik dan menimpakan bala terhadap kemaksiatan kita lakukan secara sedar maupun tidak sedar. Sekian, itu sahaja perkongsian daripada saya dan ahli panel yang lain. Terima kasih saya ucapkan kepada 3 orang ahli panel kita yang berkongsi pelbagai kisah dan tauladan yang menarik untuk kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.